Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini cikgu akan bimbing awak menjawab soalan untuk tajuk bahagi unit jisim. Murid-murid boleh rujuk muka surat 198 bahagian cuba ini. Kita akan sama-sama menyelesaikan soalan nombor 1 dan juga nombor 2. Soalan 1A, 9.02 kg bahagi 5 dan bagi jawapan dalam kg. Jadi kalau soalan macam bahagi unit sukatan ni macam jisim, sebenarnya dia tak beza dengan nombor bulat. Cuma bezanya ada unit saja. Okey, dia macam ni nombor perpuluhan lah. So kita akan buat membahagi nombor perpuluhan juga sebenarnya Tapi kena ada unit kg lah dan penukaran unit kalau setengah-setengah soalan tu. Untuk soalan A ni tak ada penukaran unit, jadi kita boleh buat bentuk lazim terus. Okey. Jadi kita buat A. Okey, 9 perpuluhan sifar 2. 9 perpuluhan sifar 2. Kita akan bahagikan dengan 5. Okey, jadi kita kena gariskan. Okey, sekarang kita bahagi. Okay, so sifir yang kita ada, kena ada sifir 5 lah. So 9, kita buat sini. 5, lepas tu 10 lah. So 9 ni 1 lah. Jadi 1, 5, kemudian kita tolakkan. Saya tahu hitam lah. Okay, so kita tolakkan, dapat 4. Lepas tu ada titik perpuluhan dan kita turunkan sifar. Jadi nombor sekarang 40. So kita akan buat sifir kita sehingga jumpa 40. Kita kira 5, 10, lepas tu 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, ada 40 iaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40. Jadi kita tulis sini 8. Kemudian kita tulis 40. Dan kita tolakkan. Jadi selesailah. Kemudian ada 2 ni. Jadi kita turunkan. Okey. Kita akan turunkan 2. Okey. Sekarang 2 sudah turun. Jadi 2 ni macam tak ada kan. So sifar lah. So tak ada So sifar. Jadi bila kita tolak dapat 2. 2 ni baki lah. Okay, dalam nombor perpuluhan macam ni, kita tak boleh cakap jawapan dia 180 kg dan baki 2. Kita kena selesaikan sehingga habis. Maksudnya jangan meninggalkan baki. Jadi macam mana cara dia? Kita akan tambah titik perpuluhan. Perpuluhan dah ada dah. Sorry, ini saya ingat nombor bulat tadi. So kalau dah ada titik perpuluhan, kita tak perlu tambah titik perpuluhan. Kita hanya perlu tambah sifar dekat belakang. Okey. Okay. Kemudian kita turunkan sifar lah. So kita turunkan. Jadi nombor yang baru iaitu 20. Sifir 5, 20 yang ada sini memang ada 4. Jadi kita tulis 4, kita tulis 20 dan kita tolakkan. Jadi habis. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 1A iaitu 1.804 kg. Okay, cikgu tak tulis dulu unit sebab apa? Cikgu takut ada penambahan macam ni sifar. Jadi kita boleh tulislah kat sini kg. Okey. Okay, kita sambung soalan seterusnya, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, 10.2 kg bahagi 6 dan beri jawapan dalam kg.
Jadi tidak ada penukaran unit yang berlaku dan kita juga boleh bahagi terus. Okey. Jadi macam ni. Okey, mula-mula kita salinlah dulu soalan. So B 6 sini. 10.2. Okey, kg, tapi saya tak tulis lagi sebab takut ada sifar kita tambah. Jadi kita akan bahagikan dengan 6. Okey. Sekarang kita akan bahagi 6. Nombor sekarang ialah 10. Jadi dalam sifar 6, lepas tu 12. Oleh kerana 10, jadi 6 lah kita ambil, iaitu 1 kali 6. Jadi 1, kita tulis 6, dan kita tolakkan, tinggal 4. Kemudian ada titik perpuluhan, dan ada 2, kita turunkan. Jadi nombor sekarang 42, kita berbalik pada CV kita. 6, 12, lepas tu 18, 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36, 7 kali 6, 42. Memang ada kat sini 42, iaitu 7. Jadi kita 7 dan tulis 42, kemudian kita tolak. Ini habis. Okey, kita terus dapat jawapan soalan B, iaitu 1.7 kg. Ini pun saya boleh tulis lah. Okey. Itu tadi soalan B. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Soalan C. 13.51 bahagi 14. Dan beri jawapan dalam gram. Okey, kat sini ada dua kaedah. Kaedah pertama, 13.51 ni kita boleh tukar dulu kepada gram. Dan kemudian kita bahagi 14. Ataupun kaedah yang kedua, kita terus bahagi dulu dalam unit kg dengan 14 ni. Nanti barulah kita tukarkan. Okey. Jadi saya pilih untuk jawab kaedah kedua, yang mana kita boleh bahagi dulu. Okey. Okey, so kita tulis bentuk lazim untuk soalan ni dulu. Terus buat. Jadi ni 14. Kita turunkan. Okey, buat kat sini. 13.51. Okey, ada kg. Saya tak tulis lagi. Takut ada penambahan sifar. So, tulis 14. Dan kita gariskan. Okey. Kemudian, kita akan bahagikan. Okey, sekarang kita tengok 13 ni 14 tak ada kan. So, kita ambil 135. Oleh kerana ni ada nombor perpuluhan. Nanti kita buat sifar kat sini. Tengok mula-mula dengan 14. Tapi sebelum tu kita akan buat CV macam mana kaedah dia. Seperti biasa, yang mana biasa dengan cikgu galakkan awak, kalau soalan macam ni, cikgu galakkan awak buat kaedah apa dia? Tulang ikan. Kita tarik ke bawah. Dan kita akan buat CV. CV apa? CV 1 dan juga CV 4. Ini CV 1, ini CV 4. Okay, jadi kita tengok sini 14 kan, so tak ada ni 13. Jadi sifar. Kemudian kita tolakkan, dapat 13 juga. Dan ada titik dan kita turunkan 5. Jadi kita akan buat CV 14 yang hampir dengan jawapannya hampir dengan 135. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat sampai 6 Jadi 14 4, 88, 88 berapa? 12 lah. Okey, 12, 16, 20 dan juga 24. Okay, kemudian kita tambahkan ni memang 14. Ni 28. Yang ni 3 tinggal tambah 1 jadi 4. So 48. 4 tambah 1 jadi 5. 56.
5 tambah 2, 7. Jadi 70. 6 tambah 2, 8. Jadi 84. Kisar ni kita salin semula je. Oh, tadi 442. Saya betulkan sikit. Baik saya cakap. Okey, 3 tambah 1, 4. Tapi 2 ni kita kekalkan. Okey, jadi ni 42. Okey, kemudian kalau tengok ni 135. Memang jauh lagi. So, kita buat lagi sikit. Sampai 9 cukup. So, 6, 7, 8, 9. Simpan 4. 7 kali 4, 28. Kemudian 32 dan 36. Okey, kita tambah 7 tambah 2, 9. Jadi 98. 8 tambah 3 jadi 11. Jadi 112. Kemudian 9 kali 3, 12. 9 tambah 3, 12. Jadi 126. Okey, so kita akan ambil 9 lah yang boleh ambil. Iaitu 126. Jadi tulis sini 9. Di sini 1, 2, 6. Kemudian kita tolak. Jadi 5 tolak 6 tak boleh. Jadi 15. Itu 9. Ini tinggal 2. 2 tolak 2 habis. 1 tolak 1 pun habis. Jadi 9. Kemudian kita buat apa? Kita akan turunkan pula 1. Awal dulu tak apa lah. Okey. Sekarang nombor yang terhasil iaitu 91. Jadi tengok sifir kita. 91 hampir dengan 84. Kita ambil yang kecil daripada 91, 84. Iaitu 6. Tulis 6. Dan kita tulis ni 84. Dan kita tolakkan. 1 tak boleh nak tolak 4. Dia pinjam jadi 11. 11 tolak 4, 7. Dan 9 tolak 8 habis. Jadi 7 ni baki. Jadi kita buat apa? Kita akan tambah sifar dekat belakang 1 ni. Dan seterusnya kita turunkan sifar tu. Jadi nombor yang terhasil sekarang iaitu 70. Jadi kalau 70, okey ni ada 7 iaitu 5. Jadi kita tulis ni 5 iaitu 70. Tolakkan. Okey, selesai. Jadi inilah dia jawapan 13.51 kg bagi 14 iaitu sifar popularan 965 kg. Adakah kita sudah menjawab? Okey, belum lagi. Okey, kerana jawapan soalan ni nakkan kita jawab dalam G. Sedangkan yang kita dapat ini dalam kg. Jadi kg nak ke G, kita kena buat apa? Kita kena darab 1,000. Sama ada nombor bulat, nombor perpuluhan atau pecahan. So, ini ialah nombor perpuluhan. Jadi, kita akan darabkan sifar perpuluhan 965 ni kena darabkan dengan 1,000. Okey, jadi kita buat apa? Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi, kita gerak 1, 2, 3. Titik perpuluhan sudah berada di hujung. Jadi kita dah boleh jawab jawapannya ialah 965 gram. Okey, itu tadi soalan C. Okey, jalan kiranya agak panjang. Sebab mula-mula kita bahagi dulu, kemudian baru kita tukarkan kepada gram. Cuma yang masalah sikit ialah apa? Ialah sifir 2 digit, 14. Okey. So, kalau sifir 2 digit ni, kebanyakan orang hafal 1 sampai 9 je. Jadi, kita akan boleh buat macam mana? Buat kaedah tulang ikan ataupun penambahan berulang. Macam mana? Macam ni. Contohnya, 14 tambah 14. So, jawapan dia 28. Sama. Dan kita tambah lagi 14. Macam tu. Jadi, 2. So, 4/42. Okay, ini penambahan bulan dan ini ialah kaedah tulang ikan. Okey, kita sambung lagi soalan seterusnya. Soalan D. 7, 3/4 kg bahagi 50 dan beri jawapan dalam gram. Okey, kat sini
kita ada penukaran unit iaitu kg. Jawapan nanti nak diberikan kepada G. Okay, untuk soalan D, kalau kita tengok sini, ini ialah pecahan. Pecahan nak dibahagi dengan 50, iaitu nombor bulat, agak sukar sikit untuk kita buat kerana prosesnya agak panjang. Jadi cadangan cikgu, kita tukarkan 73/4 kg ini kepada gram dahulu. Bila kita dah bahagikan kepada tukar kepada gram, maka mudah untuk kita bahagi dengan 50 sebab kita sudah menjadikan nombor itu nombor bulat. Okey, ini pecahan Jadi kg nak ke G, kita akan darab lah, iaitu darab berapa? Darab 1000 lah. Kita dah belajar menukar itu, so kita tunjukkan juga jalan kiranya, iaitu kita buat dulu 7 3/4, kita akan darabkan dengan 1000. Okay, ini proses yang pertama, kita tukarkan kepada gram. Jadi kita akan darabkan 4 dengan 7 dan jawapannya akan tambah dengan 3. Okey, 4 darab 7, 28. 28 tambah 3, 31. Jadi 31 perkan dengan 4. Kemudian kita akan darabkan dengan 1000. Dekat sini kita pemudahkan antara 4 dengan, kita tengok dengan banyak, kita tengok 100. Iaitu 4 dengan 100, sifir 4. 4 kali 1, jawapan dia 4. 1 sini kali. 4 kali 1. Dan 100 ni 4 kali 25. Kemudian ada sifar ni, kita sambung ni 25. Kemudian 31 ni akan darabkan dengan 250. Okey, agak panjang sikit Tapi ada cara pemudah nanti cikgu tunjuk lah kalau sempat ni Okey, so 31 darab 25 dulu. So 31 darab 25. Okey, 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Kemudian sifir 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi kita dapat jawapannya 5, 7, 7. So kita dapat tapi sifar ni ada kan? So kita tambah sifar kat ujung. Jadi kita dapat menukarkan dalam gram iaitu 7,750 gram. Jadi 7,750 gram ini boleh dibahagikan dengan 50. Jadi kita terus buat bentuk lazim lah. Okey. So kita buat bentuk lazim kat sini. Saya tunjuk jauh sebab takut dia makan ruang So kita buat okey, ni buat apa? Sini lah. 7, 7, 5 sifar bahagi 50. Okay, saya alih dulu yang atas ni. Injak tak? Okey, injak tak pun. Nanti saya padam. Okey, kita tulis balik. 775 sifar bahagi 50. Okey, kemudian kita gariskan. Kalau tengok sini, sini ada sifar, sini pun ada sifar. So, kita boleh pemudahkan dengan kita potong dulu sifar. Dia macam mana kelas? Dia macam ni, dia ibarat macam ni. Contohnya, 20, kita pernah tulis itu 20/10. Kalau 20/10 ni, nampak ni kita boleh pemudahkan. Kita potong sifar macam ni. Sebab 20/10 ni juga ialah 20 bahagi 10. Jadi, sama juga ni, kita akan buat macam mana? Kita potong di sifar ni. Kita pemudahkan. Sebab apa kita pemudahkan? Sebab kita nak buat sifir tadi. Ni sifir 5. Tadi sifir 50. Jadi baik kita buat sifir 5 kan? Jadi sifir 5 kita boleh hafal. Okay, sekarang kita boleh bahagi.
Okay, 7 lah, 7. Jadi CV5 di sini 5, 10, 15. Jadi 1 lah. Jadi tulis 1. Kemudian kita tulis sini 5. Kita tolakkan dapat 2. Okey. Okey, ini kita turunkan 7. Jadi 27 pada 27. Okay, CV5 pula 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi yang P25 iaitu 5. Jadi kita tulis ni 25. Kita tolakkan dapat 2. Dan kita turunkan 5. Sekarang 25. Maka kita dapat sini pula 5 lah juga. Okey. Jadi 25. Okey. Kemudian kita tolak habis. Jadi inilah jawapan dia untuk 734 kg bagi 50 ni, iaitu 155 gram. Okey, mudah je. Kita potong sifar tu yang penting. Okey. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan E. 21.1 kg bagi 10 dan bagi jawapan dalam gram. Okay, kalau tengok, perhatikan, ini 21.1 kg, kita boleh bagi 10. Sebab ni nombor perpuluhan. Dia berbeza dengan yang tadi. Tadi pecahan. Sebab tu cikgu tukarkan kepada unit yang lebih rendah. Jadi gram lah. Okay, so soalan ini kita tak perlu tukar. Kita cuma gerakkan dulu titik kumpulan. Lepas tu baru kita tukarkan. Okay. Sekarang kita bahagi dulu. Okay. Dengan cara cepat lah. Jadi cara cepat kita tulis ayat matematik je. 2.11 bahagi 10. Okay. Kalau nak bahagi, kita gerakkan titik kumpulan ke kiri. Berapa kali? Bergantung pada soalan ni. Ini ialah 10, maka kita gerak sekali lah. Okay, maka kita dapat menjawab untuk bahagi ini dulu, iaitu 2.11 kg. Okay, ini jawapan untuk bahagi. Tetapi, jawapan ini nakkan kita dalam, soalan ini nakkan kita jawab dalam G, maka kg nak ke G. Kg nak ke G, kena darab. Macam biasa, kena darab 1000. Jadi, kita buat lagi sekali ayat matematik. 2.11 darab pula, darab 1000. Okay, kenapa darab 1000? Kerana kita nak tukar kepada gram. Okay, kita gerakkan titik kumpulan ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi ada satu ruang kosong ni kita tak sifar nanti. Apa jawapannya? 2110 gram. Okey, itu tadi soalan E. Jawapan untuk soalan E lah. Kita sambung lagi seterusnya soalan F. 36.45 kg bagi 100 bersamaan berapa kg. Okay, kat sini pecahan nak dibahagikan kepada 100. So seperti soalan sebelum ni, mana cikgu tengok cikgu tunjuk. Okey, ni kita tukar pada nombor perpuluhan atau nombor bulat. Ni dapat nombor bulat Okey, so bila kita dah tukar pada nombor perpuluhan, kita boleh bahagi dengan 100. Okey. Jadi cikgu bulatkan tanda dia. Kita nak tukar pada perpuluhan. Cikgu, kita tak tukar pada gram ke? Okey, tidak. Sebab soalan ni dalam kg juga. Okey. So, kita tukar pada perpuluhan. Macam mana Okey, macam ni cara dia. 36/4/5. Okey, kita akan arrowkan ke sana, iaitu kita tukarkan kepada pecahan tiap wajar. Okey, kita buat macam mana? Kita darabkan, kemudian kita tambahkan. Okey, maksudnya 36 ni kena darab 5. So, 36 darab 5. Jadi 30, 5 kali 3, 15.
15. 15 tambah 3, 18. Okay, 180 tambah 4. Jadi kita dapat nombor yang baru, 184. Kita perkan dengan 5. Oh, kat sini ya. 184 per 5. Okey. Ini masih lagi dalam pecahan. Jadi macam mana kita nak jadikan perpuluhan? Okay, caranya, per ini kita tukarkan dalam bentuk lazim, iaitu bahagi. So, caranya kita akan buat 184. Kita akan bahagikan dengan 5. Ini masih lagi dalam kg kg. So, ni lah 184 kg lah. Okey. Sekarang kita akan bahagi 5. Nanti kita dapat nombor perpuluhan. Okey. So, sifar 5, 5, 10, 15. Jadi 15 dekat dengan 18. Iaitu 3. 15. Tolak dapat 3. Kita turunkan 4. Kembali kepada sifar. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Yang hampir ialah 30, iaitu 6, 30 lah. Tolak dapat 4. Kemudian kita letak titik perpuluhan dan letak sifar. Dan kita turunkan. Jadi 40. So, ni 45, 40. Ada iaitu 8. Jadi, kita dapatlah menukar 36.45 kg ni iaitu 36.8. 36.8. Kemudian, kita akan kembali kepada perkara pokok dia, iaitu perkara asalnya, iaitu bahagi 100. Jadi, bila dah macam ni, boleh tak kita nak buat? Okey, sudah pasti boleh. Sebab apa? Kita cuma gerakkan titik perpuluhan. Tinggal lagi ke kanan ke kiri? Ke kiri. Sebab apa? Sebab dia bahagi. Berarti berapa kali nak gerak? 2 kali. Sebab apa? Sebab ada 2 sifar. So, gerak 1, 2. Okey, maka titik perpuluhan sudah berubah. Jadi, jawapannya sekarang ialah apa? Jawapannya ialah sifar perpuluhan 368 kg. Okey, itu tadi soalan F. Kita sambung pula soalan seterusnya, iaitu soalan G. 6.8 kg bahagi 1000 dan beri jawapan dalam gram. Okey, kat sini nombor perpuluhan bagi 1000. Jadi, kita boleh buat kaedah cepat, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Dan jawapan itu baru kita tukarkan kepada gram. Okey, so kita buat dulu yang pertama. Bahagi dahulu, okey. So, untuk soalan G, 6.8 akan bahagi 1000. Okay, kat sini kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okay, jadi ada 2 ruang kosong ni, kita akan letak sifar. Kemudian depan titik perpuluhan juga kita letak sifar. Jadi kita dapat jawapannya iaitu sifar perpuluhan sifar 68 kg. Okey, kemudian apa benda ni? Soalan ni nakkan kita tukar kepada gram, iaitu kg nak tukarkan kepada G, kena darab 1000. Okay, jadi kita salin balik soalan ni, kemudian kita darab pula 1000. Okey. So, kita tulis sifar perpuluhan sifar 68. Kemudian kita darabkan dengan 1000 untuk kita jawab dalam gram. Jadi, kalau bahagi, gerak ke kiri. Kalau darab, gerak ke kanan. Gerakkan apa? Gerakkan titik perpuluhan. So, gerak 3 kali, okey? 1, 2, 3. Jadi,
Jadi kita dapat jawapannya iaitu 6.8. So, kita dapat 6.8 gram. Okey. Okey, soalan ni agak mudah sikit. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan H. 97 per 10 kg bahagi 1000 dan bagi jawapan dalam gram. Okey, kat sini nombor pecahan ataupun nombor bercampur bahagi 1000. So, susah untuk kita bahagi. Jadi, nilai kg ini kita akan tukarkan kepada nombor perpuluhan dulu. Okey, kemudian kita bahagi. Okey. So, cara dia kita tukarkan dua pecahan kg ini kepada perpuluhan. Kita salin dulu. 9, 7 per 10. So, kita akan tukarkan. Macam mana? Jadikan dulu pecahan tak wajar dengan kita mendarab dan kita tambahkan hasil jawapan tu. Iaitu 10, kita darab 9, dapat 90. 90 tambah 7, dia jadi 97. Jadi dapat 97 per 10. Ini ialah kita panggil apa? Pecahan tak wajar. Dan kalau kita bahagi, kita dapat nombor bercampur. Bukan, kita nakkan nombor perpuluhan. Macam mana? Okey, mari kita bahagi. So, 97 bahagi 10. Isi 10 senang lah. 10, 20, 30 je. Kalau 97 ni, 9 lah 9, 90. Macam tu. So, tolak dapat 7. Jadi memang akan dapat ni balik kalau kita jadikan pecahan nombor bercampur. Tapi kita nakkan perpuluhan, so kita tambah titik je. Tambah titik dan tambah sifar kat bawah tu. Kemudian kita turunkan. Jadi kita dapat apa sekarang? Kita dapat 70. Kalau sifar 10, kalau 70 ni 7 lah. Jadi jawapan dia ialah 70 juga. Okey. Jadi kita dah menukarkan 97 per 10 kg ni dalam bentuk perpuluhan iaitu 9.7. Okey, sekarang baru kita bahagi 1000. Okey, kita baru tukar tadi. Ni baru tukar kepada perpuluhan. Kemudian kita bagi 1000. So, bahagi 1000. Okey, bila dah bagi, kita senang lah. Kita gerak ke perpuluhan lah. Berapa kali? 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Jadi ada dua ruang kosong ni kita letak sifar. Depan juga letak sifar. Dapat jawapan dia ialah sifar perpuluhan. Sifar 97. Okey, ini apa dia? Ini masih lagi dalam kg. Okey, kemudian oleh kerana nakkan kepada gram, jadi kg ni nak ke gram kena buat apa? Kena darab 1000. Jadi kita kena darab pula. Okey. Jadi salin balik nombor tu. Sifar perpuluhan sifar 97 darab 1000. Okey, kalau mendarab, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Berapa kali? 3 kali kerana ada 3 sifar. 1, 2, 3. Titik perpuluhan sudah berubah. Maka kita dapat jawapannya iaitu 9.7 gram. Okey, cikgu cek yang tadi betul tak? Betul, 6.8 gram. So, ini pun sama, 9.7 gram. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey, kita tengok sini gambar. Berdasarkan gambar rajah di sebelah, lengkapkan petak kosong di bawah dan selesaikan. Okey, maksudnya kat sini ada gula pasir. Gula ni, dia ada 4.5 kg. Kemudian dia ada 4 bekas. Maksudnya kita lengkapkan dulu. Maksudnya, okay, kita tulis sini iaitu 4, kita nombor 4.5 kg. Kemudian bahagikan ada berapa bekas? Ada 4 bekas.
Jadi bagi 4. Kemudian dia nakkan kita jawapan dalam, saya letak titik-titik ni. Dia nakkan kita jawab dalam gram. Okay, so kita bahagi dululah. Kita bahagi, nanti baru kita tukarkan kepada gram. Okay, so kita buat bentuk lazim dia terus. 4.5 dibahagikan dengan 4. Okay, sekarang kita buat sifir 4. Jadi kalau 4 ni 1 lah. Sini 4, 8 kan. So 1 lah. 4 juga. So tolak habis. Ada titik dan kita turunkan 5. 5 juga 1 yang hampir 4 kan. 1. So tulis 4. Kemudian kita tolakkan dapat 1. Jadi kita buat apa? Takkan kita nak cakap baki 1 kan. Okay, so ini kg kan. Baki 1.1 kg baki 1. Apa pula kan? Jadi kita tambah sifar. Sebab nombor kumpulan dah ada, titik kumpulan dah ada. Jadi kita tambah sifar. Kemudian kita buat apa? Kita turunkan sifar. Nombor sekarang ialah 10. Kalau 10, tengok ni 4, 8, 12. Jadi yang hampir ialah 8, iaitu 2. Kemudian tulis ni 8. Kemudian kita tolakkan dapat 10 tolak 8, 2. Masih lagi ada baki. So, selagi ada baki, kita tambahlah sifar. Kemudian, kita buat apa? Kita turunkan sifar tu. Kemudian, kita turunkan sifar. Jadi, nombor yang baru 20. Okey, berbalik pada sifir kita. 4, 8, 12, kemudian 16. Kemudian ada ni 20, iaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat sini 5. Kemudian kita dapat sini 20. Dan tolak habis. Jadi inilah dia 4.5 kg bahagi 4. Jadi kita dapat 1.15. Okey, ini masih lagi dalam kg. Maksudnya satu bekal ni 1.125. 1.125 jadi 1.125 1.125 1.125 kg ya, ini pun kg dan ni 1.125 kg. Okey, tapi malangnya kita tidak menjawab pada kehendak soalan, sebab kehendak soalan dia nakkan kita kira dalam gram. Jadi kat sini berlaku penukaran unit, iaitu kg nak ke G, kita kena buat apa? Kita kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Bermaksud 1.125 ni darab 1000. Jadi 1.125 darab 1000. Seperti biasa, mendarab titik perpuluhan dengan 1000, kita gerakkan ke kanan. 1, 2, 3. Gerak ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 1125 gram. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan nombor 2. Dengan jawapan itu, maka berakhirlah sudah bimbingan cikgu untuk soalan nombor 1 dan 2 bagi muka surat 198. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang mana tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf andai kata mungkin jalan kerja ini tidak menepati dengan cara awak dan awak ada cara yang kadang-kadang tu setengah murid dia ada cara lain. So, cikgu tak ada masalah tentang itu. Dan yang penting ialah kita dapat faham bagaimana nak menyelesaikan soalan itu. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.